Apapun, alhamdulillah, kita sudah nampak garis penamat Parlimen ke-12 ini. Parlimen ke-12 ini yang dari banyak segi cukup istimewa, tuan-tuan. Tidak pernah dalam laluan sejarah politik negara kita ini, di dalam sesuatu sesi parlimen kecuali ke-12 ini, di mana kita saksikan 16 pilihan raya kecil, tuan-tuan. 16 pilihan raya kecil. Yang terakhir di Kerbau dan Merlimau, di Melaka, Kerbau, di Pahang, bermula ke Matangpau. Yang menjadikan politik negara kita ini di hujung-hujung ini semakin sengit, dan dikatakan bahwa pilihan raya ke-13 ini paling sengit dalam sejarah politik negara kita. Sebab berpandukan daripada pilihan raya kecil saja sudah, tuan-tuan, sudah cukup untuk kita dipahamkan bahwa pertandingannya akan semakin lebih getir. Sebab pilihan raya kecil saja yang 16 kali itu, tuan-tuan, berakhir dengan, tuan-tuan ingat keputusannya? Tuan-tuan ingat keputusannya? Berakhir dengan seri, 8 sama, tuan-tuan. Sama gagah, sama kuat ataupun sama lemah. Menganalisis politik, menganggarkan, menimbang-nimbangkan bahwa kalau sudah seri 16 pertandingan, maka jelas bahwa ini sama kuat. Namun kalau kita berpandukan pilihan raya negeri Sarawak, PRN Sarawak, tuan-tuan, dalam April 2011 yang lalu, berbanding dalam tahun 2006 PRN Sarawak. Dalam PRN Sarawak 2006, Pembangkang mendapat undi popular 37%. Tuan-tuan, dalam April 2011 yang lalu berlaku penambahan undi popular pada Pembangkang dan Pakatan, melonjak kepada 45%. Dengan kata lain, penambahan berapa peratus? 8%. Mengikut congakan saya dan semua penganalisis politik. Dengan 8%, tuan-tuan, seandainya kita lakukan kedatangan yang berhormat Tuan Azmin Ali, ahli Parlimen Gombak, juga selakunya timbalan Presiden PKR. Sila, tuan-tuan, dengan 8%, andainya berulang dalam PRU ke-13 akan datang, peningkatan undi popular kepada Pakatan, kepada Pembangkang, tuan-tuan, Pembangkang di federal government, tingkat persekutuan. Kalau 8% itu seperti mana berlaku di PRN Sarawak, berulang dalam PRU umum ke-13 akan datang, semua penganalisis politik menyebutkan, dan saya juga telah membuat congakan itu, bahwa kerajaan UMNO Barisan Nasional akan tumbang dalam pilihan raya umum ke-13 akan datang. Ini yang menjadikan suasana akhir ini, tuan-tuan, di garis penamat ini cukup menyeksakan kepada Najib Tun Razak. Sehingga hari ini katanya tak nampak dah, hilang dah segala tarikh feng shui, tuan-tuan, tak nampak dah, tuan-tuan. Saya diberitahu Parlimen akan dibubarkan pada 27 Februari, tuan-tuan. Parlimen boleh bubar 27 Februari, tapi tarikh pilihan raya tak jumpa lagi, tuan-tuan.
Tuan-tuan, dalam suasana inilah saya suka mengingatkan tuan-tuan, meskipun tuan-tuan pengundi, betul, tuan-tuan rakyat, betul, tetapi selepas pilihan raya umum ke-12 yang lalu, ertinya, maksudnya, maknanya kepada pengundi rakyat ini sudah mengambil satu takrif yang baru. Buat julung-julung kalinya, rakyat hari ini dipahami semua, khususnya oleh Kerajaan Barisan Nasional, bahwa rakyat dan pengundilah sebenar-benarnya pemilik, bos, tauke lah katanya, kepada demokrasi. Rakyat adalah sebenar-benarnya bos dan pemilik negara ini, demokrasi di negara kita ini. Tuan-tuan sedar ke status tuan-tuan ni? Tuan-tuan ni sebenarnya bos, pemilik, tauke. Jangan lupa tu. Seperti pemilik dan taukenya, stakeholders utamanya di negara kita ini, seperti negara-negara yang lain juga, tuan-tuan ada kerja yang tuan-tuan sebagai pemilik tuan-tuan kena buat pada setiap 4-5 tahun. Tuan-tuan, penilaian tuan-tuan kena buat penilaian, assessment kepada orang yang tuan-tuan gajikan dan beri jawatan dan beri perkhidmatan. Pada setiap ujung 4-5 tahun ni tuan-tuan akan menjalankan, ya, tuan-tuan selaku pemilik akan menilai pekerja-pekerja tuan-tuan punya satu syarikat besar namanya Kerajaan Pusat, dan juga tuan-tuan punya kerajaan, tuan-tuan juga punya anak-anak syarikat yang 13 jumlahnya, namanya kerajaan-kerajaan negeri. Boleh faham tuan-tuan? Tuan-tuan pemilik, tuan-tuan bos dalam syarikat ini. Takkanlah bos di ujung-ujung waktu nak menilai pekerja bagi tuan-tuan RM500, lalu tuan-tuan boleh dibodek dan dikelabu mata tuan-tuan dengan RM500, tuan-tuan. Boleh ke tuan-tuan? Anak tuan-tuan pula diberi RM100. 4 tahunnya cerita, 4 tahun punya khidmat, ujung-ujung tu datang tuan-tuan punya pengurus besarnya, CEO-nya, COO-nya, pekerja-pekerja tuan-tuan nak rasuah tuan-tuan dengan RM500. Boleh ke tuan-tuan terima lalu berikan lanjutan perkhidmatan untuk mereka? Boleh tuan-tuan? RM500 tuan-tuan, bukannya 5 tahun, 53 tahun. Cukup mengaitkan kalau tuan-tuan terima lalu mengatakan cukup bagus pekerja aku ni. Tuan-tuan, ini kedudukannya. Tapi hari ini nampaknya yang menerima RM500 tu bersyukurnya tuan-tuan, macam nak sujud syukur. Dia tak sedar, ya, duitnya telah dirompak. Umpama orang rompak duit kita tuan-tuan, RM5,000, RM5,000 ada duit kita, nak keluar rumah kita tu dia campak kat tepi tu, ya, RM500 kita punya bersyukurlah. Tuan-tuan, kita kena tamatkan, ya, suasana dan cara mereka cuba untuk menipu rakyat ni. Kalau saya boleh terangkan pada tuan-tuan sikit, kalau saya nak berkongsi lah, kalau tuan-tuan lah sebenar-benarnya pemilik dalam demokrasi negara ini, hari ini bagaimana tuan-tuan? Bagaimana tuan-tuan selaku bos demokrasi ini? Tuan-tuan sedang membuat penilaian ni. Ya, tuan-tuan sedang membuat penilaian.
Sama ada di kerajaan pusat selaku syarikat konglomerat yang besar yang tuan-tuan miliki, ataupun di negeri-negeri syarikat, di syarikat-syarikat yang anak-anak syarikat itu, kerajaan-kerajaan negeri itu, yang ada tuan-tuan berikan kepada Barisan Nasional dan ada yang tuan-tuan berikan kepada Pakatan Rakyat untuk urus tabir. Hari ini tuan-tuan kena buat penilaian itu. Dan bagaimana tuan-tuan mau buat penilaian itu? Apakah neracanya? Apakah kayu ukurnya? Ini dia waktu-waktu dan masa-masanya untuk tuan-tuan benar-benar berlaku adil pada diri tuan-tuan sendiri selaku pemilik, bos dan toke demokrasi ini. Tuan-tuan, kalaulah orang yang tuan-tuan berikan perkhidmatan itu, berikan menggajikan mereka, kita ambillah kerajaan pusat ini. Kerajaan pusat yang tuan-tuan berikan kepada Barisan Nasional. Syarikat yang dikendalikan oleh Barisan Nasional. Sama ada CEO-nya, Perdana Menterinya, sama ada CFO-nya, Menteri Kewangannya, atau semua kaki tangan yang tuan-tuan telah gajikan untuk 4 tahun yang lalu. Hari ini tuan-tuan kena buat penilaian ke atas mereka, sama ada apakah mereka layak atau tidak untuk dilanjutkan perkhidmatan mereka, atau tuan-tuan pensiunkan mereka, atau tuan-tuan turunkan pangkat mereka menjadi hanya pion dan office boy je tuan-tuan. Ini dia kedudukannya tuan-tuan. Nah, saya berhujah malam ini mengingatkan tuan-tuan, benarkah mereka telah menjaga segala urus takbir dan tata kelola yang sewajarnya tuan-tuan terus memberikan lanjutan perkhidmatan mereka, bahkan tuan-tuan boleh naikkan gaji mereka, atau sebaliknya langsung tidak layak untuk mereka diberikan lanjutan perkhidmatan, bahkan hanya boleh dipensiunkan saja. Tuan-tuan, saya membawa beberapa hujah saya sikit je pada malam ini. Pertama nak saya sebutkan, kerajaan Barisan Nasional hari ini sedia maklum bahawa mereka tidak lagi punya maruah untuk terus-terusan diberikan lanjutan perkhidmatan di peringkat persekutuan. Sedar tuan-tuan bagaimana syarikat ini telah 13 tahun. Untuk 13 tahun tuan-tuan, tuan-tuan terus berikan lanjutan pada mereka. 13 tahun mereka membuat, dan mereka bukan membuat apa-apa keuntungan, bahkan mengalami dan menanggung hutang dan kerugian sepanjang-panjangnya. 13 tahun menanggung hutang dan kerugian. Kerajaan yang tuan-tuan angkat, kerajaan Barisan Nasional ini 13 tahun dalam urus takbir yang begitu bobrok, tata kelola urus takbir yang hari ini sudah diakui mereka sendiri, paling tidak mantan Perdana Menteri mengakui, syarat ya dengan rasuah, sehingga kan negara ini yang diakui oleh Bank Dunia sebagai negara antara negara paling kaya di atas muka bumi ini. Dari sudut sumber per kapitanya, seluruh sumber negara kita ini dibagikan dengan 28 juta manusia yang menghuni muka bumi Malaysia ini. Tuan-tuan, kita adalah negara antara negara paling kaya di atas muka bumi ini. Tetapi di mana kita hari ini yang terkial-kial bersaing bukan dengan negara Korea Selatan ke, atau Taiwan ke, atau Hong Kong atau Singapura, tetapi negara-negara seperti Myanmar pun dan Timor Leste pun sedikit waktu lagi akan mendahului kita tuan-tuan. Cukup memalukan dan mengaibkan. Hutang yang ditanggung oleh kerajaan pusat hari ini sudah sampai ke peringkat yang hampir-hampir melebihi syarat yang mereka letakkan sebagai
tanggungan hutang yang sudah di luar garis yang menasabah hampir 55%, 464,3 bilion hari ini daripada keluaran dalam negara kasar. Bermakna tuan-tuan, 13 tahun, ya 13 tahun menanggung berbelanja besar daripada pendapatan. Nafsu berbelanja besar daripada pendapatan ini mengakibatkan negara ini sudah 13 tahun menanggung defisit, menanggung ya perbelanjaan yang defisit. Maknanya defisit ni tuan-tuan, belanja lebih besar daripada pendapatan. Kalau kita gaji 2,000, kita belanja setiap bulan 4,000. Begitulah mudahnya. Tuan-tuan, sekaligus ini membawa kita kepada satu suasana negara yang akan bakal menjadi seperti Greece, seperti Spain, seperti Itali. Sebab itu kami dari Parlimen, ya, Pakatan Rakyat di Dewan Rakyat semasa berbahas tentang Dewan Belanjawan 2012 dan setiap tahunlah tuan-tuan, ya, mempertikaikan sebab urus takbir ini sekaligus akan membawa ya risiko yang besar. Negara yang punya ya penarafan, negara yang punya letak duduk kewangannya lemah dan tidak menarik. Dari segi apa? Dari segi menarik pelaburan asing sebagainya tuan-tuan. Ringkasnya kalau saya diberikan hanya 2 minit lagi tuan-tuan. Tak apalah. Ya, saya mau tegaskan kepada tuan-tuan, ya, bukan saja urus takbirnya bocor, tiris, ya. Tuan-tuan tengoklah seperti mana yang mungkin Puan yang berhormat Puan telah sebutkan pada tuan-tuan, ya. Segala amanah yang kita berikan pada mereka, ya, akhirnya mereka hanya memfaraidkannya di kalangan suku sakat mereka. Tuan-tuan pun ada bela lembu di sini tuan-tuan. Berapa ekor yang tuan bela lembu? Berapa yang mereka bagi? Ini satu syarikat 250 juta disuruh bela lembu, tetapi membeli kondo bukan hanya di Bangsa tapi di Singapura, membeli Mercedes segalanya untuk apa nak letak lembu tuan-tuan. Tuan-tuan, ringkasnya, kalau boleh saya ringkaskanlah, apa yang kita depani hari ini, kita berdepan dengan satu keadaan di mana tuan-tuan selaku pemilik syarikat tadi, tuan-tuan selaku majikan dan bosnya berdepan dengan suasana yang jelas, ya, di mana orang yang tuan-tuan amanahkan mengurus takbir segala khazanah kekayaan negara ini membawa kepada satu kehancurannya. Sebabnya hanya kerakusan, ya, kerana kerakusan elit politik, bukan semua UMNO tuan-tuan, elit politik UMNO ini yang ya secara sumbang, ya, dengan elit bisnes membolot kekayaan negara ini. Sekaligus tuan-tuan lihat di negara kita ini adalah antara negara yang punya jurang perbezaan kaya miskin yang paling melebar. Seluruh Asia Tenggara ini kita nombor 14 tuan-tuan. Lebih teruk daripada mana-mana negara di Asia Tenggara ini. Sebab di negara ini segala urus takbirnya memperkayakan segelintir kroni, memiskin dan menghimpit rakyat dengan segala hal urusan kos barang naik ini. Kerana cara dan urus takbirnya itu adalah memang memperkayakan kroni, memiskinkan rakyat teramai. Inilah dia syarikat yang tuan-tuan berikan amanah dalam pilihan raya umum ke-12 yang lalu. Tuan-tuan ingat dia belajar daripada kesilapan lama. Kalau PRU ke-12 yang lalu, ikonnya, simbolnya kerakusan ini adalah satu mahligai di Kelang. Tuan-tuan masih ingat lagi? Tak perlulah saya sebut siapa nama adunnya tu. Bukan exco pun, adun je. Mahligainya cukup besar di tengah-tengah celah-celah kampung Melayu di Kelang. Di mana saya lupa, di Kampung Idaman. Ada yang ingat, orang sini ada orang Kampung Idaman. Tuan-tuan, hari ini kalau itu
seorang pribadi yang mungkin tak berapa cerdik. Dia hanya jaga apa dia katanya, agak gate apa gate ketapi je. Tetapi hari ini 4-5 tahun setelah mereka diberikan satu tamparan yang begitu hebat dalam Piala ke-12, ya, dengan dinafikan 2/3 majoriti, kalah 5 negeri, tetapi UMNO tidak pernah, seteru politik kita ini tidak pernah belajar apa-apa nampaknya. Di Hulu Selangor dia angkat slogan, saya masih ingat ni, pilihan raya kecil Hulu Selangor, ya, parlimen. Kita mampu berubah. Merubah apa, tuan-tuan? Hari ini simbol kepada kerakusan ini adalah lembu dalam kondo, tuan-tuan. Yang dilakukan bukan oleh orang yang tak cerdik, manusia cerdik. Ya, seorang menteri yang punya akademik yang agak hebatlah juga, seorang lawyer, ya, daripada keluarga yang cukup, saya kira bolehlah, ya, kita letakkan dalam liga yang agak pintar, cerdik, ya, tetapi masih melakukan kerakusan yang menjadi simbol dan amalan UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan, UMNO tidak akan berubah. Itu message-nya. Lalu yang nak mengubahkan UMNO adalah tuan-tuan. Bila tuan-tuan pencinkan UMNO Barisan Nasional dalam Piala ke-13 akan datang, maka dengan itu mereka diberikan rehat yang agak panjang supaya Pakatan Rakyat mengurus takbir syarikat besar, tuan-tuan, di peringkat Putrajaya dan juga dan beberapa negeri yang lain yang akan bakal kita tawan. Saya rasa begitu saja yang nak saya sebutkan pada malam ini, tuan-tuan. Berikan laluan kepada Yang Berhormat Azmin Ali untuk berucap. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.